إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sambung lagi bicara kita mengenai keutuhan maruah seorang Muslim itu. Dan kalau seingat kuliah yang lepas, saya nyatakan bahawa untuk membina ataupun untuk mempertahankan peribadi ataupun maruah seseorang itu, setidak-tidaknya dua perkara perlu dilakukan. Pertama, terkait dengan diri kita, dan yang kedua mengenai sikap kita terhadap orang lain. Adapun yang pertama telah disebut dalam kuliah yang lepas secara sepintas lalunya ialah tiga perkara perlu dilakukan. Pertama, kita diminta supaya mengelak diri kita daripada perkara yang haram dan juga dosa. Adapun yang haram itu ada dua perkara haram yang perlu dielak. Pertama ialah terkait dengan kemaluan kita, dan yang kedua terkait dengan lidah kita. Mengenai dua perkara tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatman li ma baina fakhayhi wa ma baina fakhdayhi atman lahu jannah." Sesiapa yang dapat mengawal ataupun menjamin kepada Rasulullah SAW untuk dapat mengawal anggota di antara dua gerahamnya dan anggota di antara dua kaki-kakinya, iaitu lidah dan juga kemaluan, maka baginda SAW menjaminkan syurga kepada dia. Jadi untuk menjaga kemaluan kita, maka kita dinasihatkan supaya jangan suka menjeling kepada perempuan. Bukan tak boleh tengok orang perempuan, tapi jangan jeling, sebab jeling itu gantai. Nabi sebutlah kita nazratan. Jangan diikuti pandangan pertama itu dengan pandangan yang kedua, iaitu jelingan niat atau gantai. Manakala berkait dengan lidah, hendaklah dipantang 6 perkara. Pertama, jangan berbohong. Yang kedua, jangan ciuman. Yang ketiga, jangan mengumpat. Yang keempat, jangan suka bawa mulut. Yang kelima, jangan suka tepuk tambah cerita. Dan yang keenam, jangan maki hamba orang. Itu mengenai mengelak diri daripada perkara yang haram. Adapun mengelak diri daripada perkara dosa, ada dua perkara dosa yang perlu dielakkan. Pertama, jangan melakukan kezaliman yang terang dan nyata. Dan yang kedua, jangan menganiayai ataupun mengkhianati amanah yang diberikan. Manakala perkara yang kedua ialah nazahah. Nazahah bermaksud meninggikan diri daripada perkara-perkara kecil. Ada dua perkara keji yang saya nyatakan dalam kuliah lepas, hendaklah dijauhkan. Pertama, jangan berebut ataupun jangan tomok pada perkara yang remeh-remeh. Dan yang ketiga, jangan letak diri kita dalam satu situasi yang mencurigakan. Manakala perkara yang ketiga yang dinamakan dengan sial, iaitu kita harus membentengi diri kita daripada dua perkara. Pertama, jangan berhutang apa yang tidak perlu. Dan yang kedua, jangan meminta jasa dari manusia, kerana orang yang meminta dari manusia itu menjatuhkan air mukanya. Rasulullah SAW bersabda, antara maksudnya, "Idza madadta yadaka lil ghaib a'tuka aw lam yu'tu faqad ahratta ma'a wajhah." Jika kamu mengulur tangan untuk meminta dari manusia, sama ada manusia diberi ataupun tidak, tetapi kamu telah menjatuhkan air muka kamu. Itu lebih kurang apa yang kita sebut dalam kuliah yang lepas. Manakala pagi ini pula kita menyambut
Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila kita bercakap mengenai sikap kita terhadap manusia lain, perlu kita ingat bahawa hidup di dunia ini adalah kitaran. Kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kehidupan manusia itu kami putar-putarkan. Sesekali kita berada di atas, sesekali kita berada di bawah. Kadang-kala orang yang kita hina hari ini mungkin menjadi orang yang paling mulia pada suatu hari nanti. Jadi berdasarkan kepada itulah Allah SWT minta kita membina hubungan kita dengan orang lain itu dengan konsep waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, kata Allah. Kami sengaja jadikan hubungan di antara manusia dengan manusia lain itu adalah ujian untuk mengetahui sejauh mana kita dapat bertahan, dapat bersabar dengan kerenah-kerenah manusia tadi. Jadi oleh kerana kita adalah makhluk yang terpaksa hidup dengan manusia lain, maka untuk menjaga nama baik kita, untuk menjaga maruah kita, maka kita perlu melakukan 3 perkara. Pertama dipanggil mu'adzarah, yang kedua muyasarah, yang ketiga ialah iftar. Mu'adzarah bermaksud simpati, muyasarah bermaksud berlebih kurang ataupun bertolak ansur, iftar bermaksud memberi sesuatu yang kita tidak perlu. Bila saya sebut perkataan memberi sesuatu yang tidak perlu itu, bukanlah bermaksud kita memberi kepada orang apa yang kita tak nak. Beza tuan-tuan ya. Kita beri kepada seseorang apa yang kita tak nak, itu bermaksud kita beri pada orang lebih kita. Tapi apa yang kita tak perlu bermaksud kita beri kepada seseorang yang mana kita tidak perlu, tapi mungkin kita masih nak, tapi kita tak perlu. Kita masih sayang, nak lagi, kita tak perlu. Misalnya lah, hari Ahad, hari cuti, kita pun cuti lah. Jadi oleh kerana hari Ahad cuti, kita ada 24 jam cuti itu. Sedangkan doktor kata rehat yang baik bagi orang dewasa ialah 8 jam. Kita dah rehat 8 jam. Kita tidur malam, tidur tengah hari lagi. Jadi bila kita dah rehat 8 jam, berarti kita masih ada 16 jam yang kita tak guna. Jadi 16 jam yang kita tak guna tadi, apa salahnya kita beri 4 jam untuk gotong royong masjid? Kalau ikut nak, memang nak lagi, belum bantar sampai petang pun nak. Tapi kita tak perlu sampai 12 jam tidur. Kita hanya tidur 8 jam je. Lepas tidur 8 jam tu bangun. Dah bangun tu, pengurusi tulis pagi ni pukul 10 nak gotong royong masjid. Tak bagilah, bagilah jam kita yang kita tak perlu tu. Tapi kalau nak kira nak, masih nak. Cuma tak perlu, bagilah. Jadi bila kita bagi, tuan-tuan, itu yang dimaksudkan beri apa yang kita tak perlu, bukan beri apa yang kita tak nak. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila kita berinteraksi atau bergaul dengan manusia, maka Imam Al-Mawardi mengatakan paling kurang adalah 3 perkara tersebut. 3 perkara tersebut kalau ingin disimpulkan dalam satu perkataan, bolehlah kita sebut dipanggil kepedulian, ya, ataupun kalau Kelantannya kecanaan, ya, kepedulian ataupun kecanaan. Saya rasa cana tu bukanlah bahasa orang Kelantan ya, tapi di bahasa Melayu cuma orang belah sini jarang guna. Jadi cana ataupun peduli itu dipanggil perkara penting dalam hidup kita dengan orang lain. Mari kita tengok satu persatu. Satu persatu ialah mengenai yang pertama dia panggil mu'adzarah, iaitu kita bersimpati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, untuk kita bersimpati dengan manusia ini, kita boleh bersimpati dengan manusia tadi dengan cara menolong mereka dengan
dua cara. Pertama, kita menolong manusia dengan kedudukan ataupun reputasi ataupun wibawa kita. Kita tolong orang dengan kedudukan, reputasi atau wibawa. Yang kedua, kita menolong orang dengan harta kita. Jadi yang pertama itu tuan lebih mudah, iaitu kita menolong orang dengan reputasi kita, dengan wibawa kita, dengan kedudukan kita. Bagaimana kita menolong orang dengan reputasi, kedudukan ataupun wibawa kita? Iaitu kadang-kadang kita duduk dalam masyarakat kita, kita dapati dalam hidup ini, tuan-tuan, di Malaysia ini, tuan-tuan, dia ada satu peraturan yang tidak ditulis tapi diamalkan. Dalam kertasnya tak ada, tapi dia diamalkan di mana-mana, baik di negeri yang menggunakan slogan Satu Malaysia ataupun di negeri yang menggunakan slogan Membangun Bersama Islam serupa, iaitu dia panggil KEBO. Dia panggil KEBO. KEBO ni tuan-tuan, dia tak ada atas kertas syarat nak minta kerja kena ada KEBO, tak ada. Tapi dia buat. Malah dia lebih asasi daripada kertas-kertas lain. Lebih asasi. Jadi oleh kerana KEBO itu tuan-tuan, berkebetulan kita pula KEBO besar, maka apa salahnya kita tolong orang? Apa salahnya kita tolong orang? Dan lebih-lebih lagi orang yang kita nak tolong itu orang yang kita rasa dia baik, dia perlu kepada pertolongan. Saya sendiri tuan-tuan merasai betapa perihnya bila minta kerja tak ada KEBO. Nyelantung dia orang macam bola. Tahun 1997 saya balik daripada Al-Azhar. Saya ni adalah sedikit cerdik, banyak tidak juga. Dapatlah anugerah pelajar Malaysia terbaik. Saya rasa dengan keputusan itu boleh nak minta kerja. Pergi ke pejabat-pejabat di bawah takdiran kerajaan negeri. Bila kita bagi kertas-kertas kita, dia tanya ada letter hijab. Dia tanya juga hijab. Hijab bulan tu. Saya kata tak ada pun dalam senarai memang letter hijab tu. Dia kata jadi ni. Jadi kita pun ambillah wakil rakyat ni. Jadi berarti bila kita di situ kita fahamlah ya bahawa yang tu sebenarnya besar. Yang CJ itu nombor 2. Jadi kerana saya hanya dapat letter head dia, orang lain, wakil rakyat yang mari datang ikut, maka orang lain dah dapat dulu. Dan masih ingat pegawai yang cakap kat saya, kenal lagi dia. Ini berlaku 16 tahun dulu. Dia kata, Ustaz ada kereta buruk tak? Ada. Sementara tunggu kita orang panggil, norek-norek ketok dulu lah. Dia nak kena juga. Baru boleh. Lepas tu pergi ke pejabat-pejabat di bawah kerajaan Keris terbalik pula. Sama juga. Dia tanya, ada letter Keris tak? Serupa ada contoh. Yang hak kata Islam pun nak letter hijau, yang tak pakai Islam pun nak Keris juga. Jadi akhirnya saya pun marilah Kuala Lumpur. Nak tu. Jadi tak sebutnya tuan-tuan di Malaysia ini, kalau KEBO besar-besar ni, ayolah tuan-tuan, sama-sama meja ni. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kita hidup ini, apa salahnya bila kita ada kedudukan, kita tolong orang. Misalnya tuan-tuan mungkin imam yang mana esko kerajaan Selangor tu, anak saudara tuan-tuan. Ada budak di masjid ni kita nampak baik tapi tak dapat kerja lagi 5-6 bulan. Maka kita pun tanya dia, Mama, ni luluh apa benda? Luluh bla-bla-bla. Nantilah kau cik tolong telefon anak saudara duduk kat SUK. Assalamualaikum. Yusuf, tak ada kau kerja-kerja kosong, ada anak buah aku duduk masjid kat Terihung ni. Baik dia. Dia buka lampu apa benda tak boleh mati kau kat dia. Tuan-tuan, satu phone 25 sen je tuan-tuan.
Maka esko tu kata, bawalah CJ mari saya tengok. Maka budak tu datang. Oh, ini yang pakcik saya sudah datang kan? Ada kerani kontrak. Bolehlah kerja. Maka budak tu tuan-tuan mari jumpa kita. Terima kasih. Sebab kita tolong orang tu je. Kita hanya hidup di Mesir je. Dan kalau budak tu tak layak, tak apalah nak buat macam mana. Yang penting tolong cakap. Saya sendiri pun tuan-tuan, bila orang mari nak minta apa-apa, beza kita menilai orang yang ada orang lain recommend dengan dia mari kosong itu. Jangan tak kenal dia. Tapi jika ada orang lain cakap, budak tu baik tu, dia duduk kampung saya, dia lah anak tunggal, ayah dia sakit, dia duduk bawa balik aku. Di samping kita sokong dia dengan kelayakan tu okeylah, tapi sikit sebanyak pasal diri dia kita nak tahu juga. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, itu dia panggil tolong orang dengan wibawa yang kita ada. Kadang-kadang ketua JKKK itu kan diberi kuasa untuk mengesah orang nak minta kerja, nak minta apa. Apa salahnya kita jadi ketua JKKK itu baru setiap hari cok dalam poket kita, jumpa kedai kita cok je. Kita kena tolong orang. Ini jadi JKKK nak cok tu, pergi rumah saya antara pukul 10 dengan pukul 12. Janganlah begitu, cok. Itu menolong orang dengan wibawa kita. Rasulullah SAW tuan-tuan suka sangat tolong orang dengan kedudukannya. Pernah satu hari tuan-tuan, di Madinah itu ada seorang lelaki, saya lupa namanya, sahabat tu. Dia terkenal dengan nama sahabat yang orang suka tolong pinangan dia. Dia pinang anak dara orang ramai, semua tolong. Jadi dia sedih lah, ada orang tak nak kat dia, dia bukan jahat pun. Maka dia mari ke masjid berdoa. Saya rasa kalau sahabat tu sempat dengar lagu Indon tu, hai bapak-bapak, ibu-ibu, aku daripada musim durian sampai musim luruh, aku belum kahwin lagi, kan ada lagu yang tak kahwin tu kan, lebih kurang tu lah. Jadi sahabat tu sedih duduk masjid berdoa, Ya Allah, kenapa aku tak kahwin-kahwin. Jadi baginda SAW duduk di masjid tu, dia dengar budak muda tu doa, pinangan dia sering ditolak. Kalau Nabi tadi tak nak kesok, isi borang pergi negeri agama lah, gitulah kan. Kalau Nabi itu adalah orang yang kelantak hang kan? Nabi tidak begitu tertahan. Maka Nabi pergi dekat lelaki itu, dia pegang bahu lelaki itu, dia kata, kamu tak akan keluar dari masjid ini melainkan kamu akan dapat isteri. Betul kan? Dia tidak salah guna kuasa, tapi dia menggunakan wibawa. Dia tak ambil peruntukan mana-mana, tak ada. Wibawa yang dia ada. Maka bila dia duduk situ, datanglah tiba-tiba seorang ayah datang mengadu dekat Nabi, anak dara dia tak laku. Mulai betul. Yang tu anak teruna tak laku, ni anak dara tak laku. Jadi satu taraf je kan, sama-sama tak laku. Jadi Nabi kata, jadi ayah dia ni bila dia mencerita anak dara dia kat rumah ni tak ada orang nak masuk minang apa, maka Nabi kata, aku akan beri dekat kamu seorang lelaki yang aku suka. Suka juga ayah. Nabi suka pada bakal menantu dia. Setelah ayah tu pun lebih cakap, saya tak kisahlah macam mana lelaki itu asalkan Rasul redha. Dia overacting. Dia tak tahu lagi lelaki itu siapa dia. Dia pakai cakap gitu. Maka Nabi kata, betul kan dia suka ni? Suka. Nabi suka. Lepas tu Nabi kata, aku nak begitu kan? Dia pun tengok lelaki waktu kena tolak. Terkedu dia. Lelaki tu macam malulah anak dara dia nikah dengan lelaki yang kena reject. Jadi dia nak tarik
Jadi si ayah tadi panggil anak perempuan dia pergi jumpa Nabi. Dalam perjalanan itu dia beritahu dekat anak perempuan dia, kalau Nabi kata nak kata nak, kau jawab tak nak lah. Apa kahwin dengan lelaki tu pun lain tu dah. Bukan Nabi tu, dia tadi nak. Jadi si anak tadi pun dengarlah apa yang ayah nak. Maka sesampainya dia depan Rasulullah SAW, Nabi tak tanya adalah ayah, sebab ayah dah bagi perakuan. Nabi tanya anak perempuan. Dan baginda SAW ni cukup pandai bertanya. Nabi kata, kamu nak kahwin tak dengan seorang lelaki yang lepas minggu dia jadi mati syahid? Wah, zaman dulu tuan-tuan, jika janda tu janda mati syahid, mahal harganya. Maksudnya saham janda tu tinggi, sebab ramai janda-janda yang mati syahid ni orang berebut nak jadikan dia. Jadi perempuan yang tak laku tu kata, ini bagus kalau kahwin dengan lelaki tu pun seminggu je, waktu dia mati. Dan betul aku jadi janda mati syahid. Jadi perempuan tu fikir, okay, setuju. Ayahnya, aku janji dengan kau jangan setuju. Perempuan tu setuju. Maka kahwinlah. Bila dua orang tu kahwin, kan Nabi sudah tolong orang tadi dengan menggunakan duit baru dia. Maka takdir Allah betul sungguh beberapa minggu lepas tu lelaki tadi ikut berperang bersama Rasulullah mati. Bila dia mati, dapatlah dia title janda syahid. Betul? Jadi janda syahid zaman tu macam zaman-zaman tahun 60-an lah, dipanggil Bani Askar. Zaman Khomeini duduk surau Malaysia ni, bekas suaminya ialah prajurit Bukit Kepung. Maksudnya tinggilah namanya, dengan sendiri popular. Jadi perempuan tadi lepas suami dia mati, dia dikenali sebagai janda kepada sahabat yang mati dalam peperangan. Maka ada orang lain yang lebih hebat, wibawanya, lebih tinggi wibawanya dari bekas suaminya, berkahwin dengan perempuan. Jadi nak sebutnya contoh dalam cerita itu, Nabi telah menggunakan wibawa yang ada padanya. Nabi telah menggunakan apa panggil kedudukannya untuk menjadi orang tengah, tolong orang yang susah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni bekas general manager, bukan apa-apa lah, ataupun tuan-tuan ni mungkin kerani di sekolah, adalah cikgu beranak kat sekolah, betul tak? 3 orang pula punya beranak, orang biok-biok belakang kan terhubungnya mungkin 10 orang beranak di sekolah. Jadi apa salahnya kita mari masjid cari budak-budak apa baik-baik? Budak kerja berapa sekarang? Ada kerja apa pakcik? SPM bahasa Inggeris boleh berapa? Boleh pergi. Dia cakap Kelantan tu no, orang beranak kat Tupak tapi Inggeris sikit. Mari isi borang kat sekolah pakcik ada cikgu bahasa Inggeris baru beranak. Betul? Budak tu thank you very much. Betul kan? Daripada Kelantan jadi Inggeris tu. Apa salah? Ini dah lah dia terani anak dia yang masuk jadi cikgu kan. 3 lagi kosong pun tunggu dengan anak dia juga. Bagilah kau orang. Sebab bukan duit kita, duit sekolah. Betul kan? Kita jadi supervisor kilang Tesco masih kosong lagi yang baru buka tu nak susun barang ke apa. Kita tunggu waris kita, sepupu kita, sepapak kita. Habis waris kita, kerja mana lagi? Nak bagi aku ke dia kan? Bagi je lah tuan-tuan. Bukan duit kita pun. Bagi je lah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan tolonglah orang dengan wibawa yang ada. Kita ada kedudukan, kita ada lebih kurang itu dan ini. Tuan-tuan, bangsa lain tuan-tuan bila dia ada jawatan dia tolong sungguh. Sebab itu saya difahamkan oleh ketua pengarah bahagian sumber manusia dan dia bertugas di Soksu. Dia kata kalau orang India melanggar, dia tak akan pergi jumpa doktor Melayu, dia akan pergi jumpa doktor India juga, dan doktor India tu akan buat perakuan sehingga India tu akan dapat pencik dia. Walaupun butuh jahit gigi, dia kan itu dah salah guna, tapi nak beritahu tolong tuan-tuan. Kita ni dia suka makan sop tu yang tak berapa baik. Jadi tolonglah saudara kita dengan
dengan menggunakan wibawa dan kedudukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kita tolonglah orang tadi berdasarkan ataupun menggunakan keuangan yang kita ada. Jadi tolong orang dengan duit kita ini, tuan-tuan, ada dua jenis ataupun dua bentuk pertolongan. Pertama, wajib. Yang kedua, sunat. Menolong orang dengan menggunakan wang ringgit kita yang wajib itu ada 3 orang. 3 orang ini wajib kita tolong. Kita tak boleh excuse, kita tak boleh lari, dan tak boleh. Pertama, ialah adik-beradik. Yang pertama, adik-beradik ataupun saudara mara. Dalam ayat 26 surah Al-Isra, Allah Ta'ala sebut, wa atizal qurba haqqah. Berilah kepada kaum keluarga kamu itu hak mereka. Allah guna sebut hak. Jadi oleh kerana itu, adik-beradik kita ataupun saudara mara kita, bila mereka susah, kita tak boleh buat tak tahu. Kita mesti tolong mereka dan kita mesti ulur keuangan. Tak mampu banyak, tak apa, tapi yang penting mesti tolong. Dan tuan-tuan tak payah berumurlah jika adik-beradik saudara mara tuan-tuan menyusahkan tuan-tuan. Tak payah berumur. Sebab bukan tuan-tuan seorang, semua orang itulah. Adik-beradik saya, saudara mara saya menyusahkan saya, adik-beradik tuan-tuan saudara mara tuan-tuan, begitulah. Dan bukan dia menyusahkan kita setiap masa, terkadang kita juga menyusahkan dia. Sebab hubungan itu berlaku. Jadi sebagai seorang yang ada maruah, bila adik-beradik kita, saudara mara kita susah, kita tak boleh pandang sepi. Sebaliknya kita mesti ikut serta dan menghulurkannya. Apatah lagi kita mempunyai keuangan yang lebih, maka pastikanlah kita membantu mereka. Cuma bagaimana nak tolong adik-beradik supaya kita tak sakit jiwa, kita cerita depan. Depan nanti saya ajar macam mana tolong adik-beradik tak sakit jiwa. Sebab adik-beradik ni, bila kita tolong dia, kita ada 3 masalah bila tolong adik-beradik. Masalah pertama, makin banyak kita tolong dia, makin dia tak ingat jasa kita. Itu adik-beradik. Dia adalah makhluk yang paling payah nak ingat jasa adik-beradik. Berarti bila kita tolong dia, dia duduk kampung dengan mak, maka tiap-tiap hari dia kata tak payah berilah siapa abang banyak duit dia. Padahal kita dah tolong dia. Bila mak mati, tengok tak ada nama kita, semua pergi ke nama dia. Ya, itu biasa je lah. Jadi itu adik-beradik. Yang kedua, bila kita tolong adik-beradik ni, tak glamour. Tolong orang lain glamour, tuan-tuan. Misalnya tuan-tuan nak bagi 5,000 rumah anak yatim, boleh buat cek besar itu masjid. Tuan-tuan nak tolong adik-beradik, panggil fresh conference, saya bagi ke adik saya 5,000. Jadi sebab itu orang jarang nak tolong adik-beradik, sebab tak glamour. Tolong orang lain glamour, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan, kita tolong adik-beradik kita ni, dia tikam kita dari belakang. Dahlah dia tak terima kasih, dahlah tak glamour, dia tikam kita pula dari belakang. Sebab itu kita tengok dalam pilihan raya lepas, ramai adik-beradik lawan. Sedangkan masa waktu senang lah minta duit rumah, tapi bila dia waktu dah tahu tolong, dia masuk parti lawan, dia lawan. Ada menang, ada kalah. Jadi nasibnya adik-beradik tu macam. Tapi tuan-tuan nak marah pun, adik-beradik kita nak kata macam mana? Jadi adik-beradik tadi terpaksa kena tolong. Dan kalau tuan-tuan kata adik-beradik tuan-tuan memeningkan, Rasulullah SAW pun mempunyai saudara mara yang memeningkan Nabi. Betul, tuan-tuan dengar nama Hamzah, pakcik Nabi. Betul? Baiklah. Tuan-tuan dengar nama Ja'far, pakcik Nabi. Betul lah tu, baik ke? Tuan-tuan dengar nama Abu Talib, pakcik Nabi. Betul lah tu, baik. Tapi tuan-tuan tak ingat kau, yang nama Abu Lahab tu pakcik Nabi juga. Yang nama Abu Lahab tu pakcik Nabi juga. Dia lah kepala pengaknya, kepala setan yang ada kat Mekah tu, pakcik dia lah. Bukan orang lain. Yang baik tu baik lah, yang jahat tu dah lah. Tak ingat ke nama Abu Jahal, itu juga pakcik Nabi. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, keluarga kita ni ada kala dia menyokong kita, ada kala menikah kita. Tapi kita tak boleh nak buat apa. Dia keluarga kita. Dia susah,